Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya sambung lagi penerangan berkaitan dengan bidang transportasi ini. Okey, kali ini saya akan kongsikan pula berkaitan dengan salah satu lagi parameter yang boleh kita buat pelarasan khusus untuk pengajuan dan suntikan lah. Okey. Di mana kalau kita lihat pada gambar rajah yang ada di sini, okey, di mana kalau kita lihat ini kita ada satu parameter yang kita panggil sebagai subback ataupun satu proses ataupun satu elemen dalam pelarasan yang kita panggil sebagai subback, okay? Ataupun nama lain bagi subback untuk setengah mesin kita panggil sebagai decompression, okay? Ataupun juga ada juga yang namakannya sebagai full back, okay? Ini tiga istilah yang kita guna pakai. Okay? Ketiga-tiganya mempunyai maksud yang samalah, okay? Okey, apa dia subback sebenarnya? Okay, itu pun sama juga macam back pressure, di mana dia merupakan satu parameter yang tidaklah memberi influence yang besar ataupun tidak mempunyai pengaruh yang besar sangatlah kepada proses penghasilan produk kita, khusus untuk injection molding lah. Okey, tapi walau bagaimanapun sekiranya kita tidak membuat pelarasan yang betul, ia juga akan menimbulkan masalah, termasuk juga akan menimbulkan defect pada produk yang kita hasilkan. Okay? Antara lain defect yang mungkin dihasilkan oleh disebabkan oleh kesalahan dalam kita membuat pelarasan untuk subback ini, antara lain adalah string flash. Mungkin boleh berlaku disebabkan oleh subback yang kurang, ataupun mungkin juga boleh berlaku bubble, boleh berlaku silver streak dan sebagainya sekiranya subback yang kita laraskan terlampau banyak, okey, terlampau tinggi. Jadi kat sini saya cuba bagi penerangan sikit lah berkaitan dengan subback ini. Okey, kita ada tiga gambar yang dipaparkan kat sini. Okey, gambar di atas sekali itu adalah satu gambar di mana kita tidak melaraskan subback. Okey, iaitu pengambilan material tanpa subback. Bermakna skru akan berputar untuk mengambil material. Setelah sampai kepada titik metrik yang kita setkan, dia akan berhenti di situ dan tidak ada subback berlaku di situ. Okey, jadi untuk gambar yang pertama kita dapati berlakunya drilling di bahagian hadapan. Ini disebabkan oleh apabila kita membuat pengambilan material sebagaimana yang semasa penerangan yang saya buat masa back pressure. Apabila kita membuat pengambilan material akan berkumpul di bahagian skru disebabkan oleh aliran material melalui flight semasa skru berputar. Jadi material ini akan berkumpul di bahagian skru dan dia akan membina ataupun akan menjana, okay, tekanan yang tinggi di bahagian skru. Okay, jadi apabila skru berhenti berpusing, tekanan yang ada di hadapan skru masih lagi tinggi. Jadi inilah antara lain punca di mana tekanan tersebut akan menolak, okay, leburan keluar ikut nozzle di bahagian hadapan dan berlakulah masalah drilling. Okay, dan sekiranya dalam keadaan drilling ni kita menjalankan proses suntikan, okay, antara lain macam saya katakan, selain daripada string flash yang mungkin berlaku, kita juga akan ada kesan, okay, lebihan material pada produk kita yang sememangnya akan menjadikan produk tersebut adalah produk yang ditolak ataupun yang reject. Okey. Okey, itu yang pertama, tanpa subback dia akan menjadi drilling. Okey, yang kedua, kita tengok dulu yang ketiga. Okey, kita tengok yang ketiga adalah setting subback, di mana jarak subback yang kita set kat situ adalah terlalu panjang. Okey, setting subback terlalu panjang. Gambar yang di bawah sekali. Okey, di mana sekiranya subback yang kita laraskan terlampau panjang,
ini akan menyebabkan leburan yang ada di depan skru akan tertolak ke belakang, tertolak jauh ke belakang. Ini menyebabkan meninggalkan ruang di bahagian hadapan skru. Dan ruang di bahagian hadapan skru ini akan diisi oleh udara yang akan masuk mengisikan tempat tersebut. Jadi apabila kita melakukan proses injection dalam keadaan tersebut, maka udara yang masuk di bahagian hadapan tu akan terus ditolak masuk ke dalam acuan. Okey. Ini akan menyebabkan sekiranya dia gagal keluar melalui venting pada acuan, ia juga akan tinggal di dalam produk kita sebagai bubble ataupun sebagai void. Okey. Khususnya bubble lah. Okey. Dan juga mungkin juga akan berlaku silver streak ataupun jalur-jalur putih pada produk kita. Ini disebabkan oleh udara yang terdapat di dalam leburan kita. Begitu juga dengan lembapan yang dibawa oleh udara tersebut. Ini yang menyebabkan berlakunya silver streak. Okey. Yang gambar di bahagian tengah tu adalah gambaran di mana setting subbag yang optimum, yang paling sesuai. Okey, apabila kita dapat membuat setting subbag tu dengan berkesan, dengan sesuai, jadi dia boleh mengatasi masalah drooling dan juga masalah ruang yang kosong di bahagian depan skru yang akan diisi oleh udara. Ini adalah setting yang terbaik. Jadi untuk menghasilkan setting subbag yang optimum ni biasanya jarak yang kita tentukan adalah kita kena buat pengukuran lah untuk melihat jarak pergerakan di antara check ring. Pergerakan check ring di bahagian hadapan ke bahagian hadapan dan juga kembali pada seat dia. Okey, jarak traverse tu daripada bahagian seat ke bahagian hadapan dan bahagian hadapan ke seat pada skru tersebut untuk tempat penempatan check ring tersebut, itu adalah jarak yang seelok-eloknya kita ambil ataupun biasanya disarankan untuk kita tetapkan adalah 1.5 kali dengan jarak traverse check ring traverse tersebut. Pergerakan check ring ke depan dan ke belakang, ke hadapan dan juga kembali pada seat dia. Jarak ruang di antara semasa pergerakan check ring tersebut, itu adalah ruang yang kita boleh buat pengiraan dengan ruang tersebut kita darat dengan 1.5 ataupun maksimumnya saya rasa sampai 2 lah. Okey, 2 kali ganda jarak pergerakan check ring di antara bahagian hadapan kembali kepada seat. Jarak ruang tersebut kali dengan maksimum 2. Seelok-eloknya 1.5 kalilah daripada jarak tersebut lah. Itu adalah setting yang optimum bagi subbag. Okey, jadi kena ingat bila kita buat pelarasan parameter subbag juga penting untuk kita lihat, untuk kita laraskan supaya dia boleh kita letakkan dalam kedudukan yang setting yang optimum. Okey, di mana subbag yang optimum adalah 1.5 hingga 2 kali jarak check ring traverse di antara bahagian hadapan kembali kepada kedudukan seat dia. Okey. Dan jangan kita letakkan kosong pada nilai subbag, sebab ini akan menyebabkan drooling. Kan kalau terlalu tinggi, macam saya katakan tadi, dia akan menghasilkan kecacatan pada produk seperti bubble, silver streak dan sebagainya. Okey, saya rasa untuk subbag, decompression atau pullback ni, itu sebuah sikit penerangan yang saya boleh kongsikan kat sini untuk rujukan kita bersama. Macam biasa, sekiranya ada persoalan, bolehlah tinggalkan dalam ruangan komen, untuk kita sama-sama bincang. Sekiranya ada mungkin kenyataan-kenyataan saya yang kurang jelas, mungkin kita boleh perjelaskan. Okey, jadi untuk kali ini sampai di sini dulu. Kita akan jumpa di lain kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.